Dan seterusnya dipersilakan peserta yang kedua bagi kategori awam. Dipersilakan Megad Abdul Zaki bin Megad Abdul Hamid dari Negeri Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sekalung apresiasi buat peneraja acara yang berbahagia, Ayanda Tun Sri Setia, Tan Sri, Datuk Sri, Datin, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya hadirin yang saya hormati. Ramai yang hadir pada hari ini petanda baik untuk Malaysia. Ramai yang mendukung aspirasi rukun negara sudah pasti mempunyai citra di hatinya. Sila beri tepukan untuk anda semua. Kita rakyat Malaysia, ini merupakan ikatan yang menyatukan kita. Hendaklah kita sentiasa ingat bahawa perpaduan merupakan asas kekuatan sebagai rakyat dan sebagai satu negara. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Mendengar petikan ucapan Tunku Abdul Rahman, terlintas di fikiran saya bagaimana agaknya kalimat mutiara ini menjadi panduan dan pegangan setelah 66 tahun mencapai kemerdekaan. Tuan-tuan dan puan-puan, segak berdiri saya sebagai anak Malaysia pada hari ini bukanlah untuk membuang masa kalian, juga bukan untuk berbicara kosong, akan tetapi untuk menyampaikan rukun negara membentuk jati diri dan perpaduan rakyat Malaysia berkualiti. Sesungguhnya tidak lengkap irama tanpa lagu. Begitu juga dengan gelanggang pidato pada hari ini yang tidak lengkap tanpa pendefinisian di bawah 3 kata kunci yang terkandung di dalam mauduk pidato saya, iaitu rukun negara, jati diri dan perpaduan. Menurut Kamus Dewan Perdana terbitan 2020, rukun negara ditakrifkan sebagai falsafah negara Malaysia yang terkandung 5 ciri penting, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jati diri ditarifkan sebagai ciri-ciri tertentu dari segi adat, bahasa, agama dan budaya yang menggambarkan pemikiran, tanggapan dan membezakan daripada yang lain. Seterusnya, perpaduan membawa maksud hal atau sesuatu bersepakat, bersatu, berpadu dan sebagainya. Secara tuntasnya, pidato pada hari ini akan memberikan pembuktian bahawa jati diri rakyat Malaysia dapat dibentuk dengan amalan dan penghayatan kelima-lima prinsip rukun negara. Jelas di sini menunjukkan bahawa rukun negara membentuk jati diri dan perpaduan rakyat Malaysia berkualiti. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum, mempunyai nilai hidup sosial, kepercayaan dan kebudayaan yang berbeza. Hal ini menyebabkan isu perpaduan merupakan satu cabaran kepada negara. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana setiap orang mempunyai tanggapan dan kepercayaan yang berbeza. Sehubungan itu, rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong. Kelima, antara tujuan rukun negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup oleh semua rakyat, menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Ingatkah kita tentang ikrar rukun negara? Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan ke atas prinsip-prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan,
kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara seharusnya dijadikan panduan oleh seluruh rakyat yang mengaku dirinya warga negara Malaysia. Dan ianya harus dipatuhi kerana ia akan melahirkan rakyat yang berkualiti. Rakyat yang berkualiti bersinonim dengan rakyat atau warga negara yang bermutu tinggi. Tinggi nilainya dari segi agama, adat, bahasa dan budaya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tampilkan 3 intipati yang membina bahteranya. Bermula dengan pengenalan rukun negara, peneraju falsafah penyatuan. Kupasan idea kedua, suntikan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan seharian. Sebelum disajikan dengan kupasan idea ketiga, kepentingan keluhuran perlembagaan dalam integrasi nasional. Hayati cetusan minda pertama di bawah kata kunci rukun negara, peneraju falsafah penyatuan. Masihkah tuan-tuan dan puan-puan teringat 13 Mei 1969 yang tersemat satu peristiwa hitam dalam lipatan sejarah yang menggoyahkan perpaduan negara? Rukun negara diangkat sebagai peneraju falsafah penyatuan kerana ia merupakan konsep terawal yang diperkenalkan kepada rakyat untuk memastikan rakyat di Malaysia ini mempunyai jati diri yang tinggi. Selepas itu, pelbagai dasar kerajaan telah diperkenalkan untuk mewujudkan keharmonian dan penyatu paduan rakyat. Agar perkara ini boleh dijadikan sembang antara kita untuk memastikan juga kesepaduan rakyat dapat ditingkatkan. Antara dasar-dasar lain termasuk dasar ekonomi baru yang bertunjangkan kepada untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. Hasilnya, pada hari ini kita dapat lihat kekayaan negara dikongsi sama rata dan rakyat hidup dalam keadaan aman dan selesa. Benar apa dikata, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dilepah. Sidang hadirin yang saya hormati, lembayung nirmala saya yang kedua pada kata kunci, suntikan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan seharian. Menyedari kepelbagaian agama dianuti di negara ini, kepercayaan kepada Tuhan dijadikan sebagai prinsip pertama di dalam rukun negara untuk mengukuhkan perbezaan agama antara kaum yang lain. Untuk limbayung limbara yang kedua ini, bagi memastikan kepercayaan kepada Tuhan terus diangkat dan memperincikan rukun negara pertama ini, mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, prinsip ini jelas dilihat apabila suasana harmoni rakyat dapat menerima dan mengamalkan perbezaan budaya dengan hasrat sama-sama untuk dihormati. Hadirin sekalian, jelas di sini menunjukkan bahawa rukun negara membentuk jati diri dan perpaduan rakyat yang berkualiti. Sidang hadirin sekalian, lembayung saya yang ketiga di bawah kata kunci, kepentingan keluhuran perlembagaan dalam membentuk integrasi nasional. Hadirin yang dihormati, ramai yang mengetahui Perlembagaan Malaysia merupakan perlembagaan persekutuan. Keluhuran perlembagaan membawa maksud ketinggian dan keagungan undang-undang itu sendiri. Keluhuran perlembagaan dipastikan untuk diterapkan kepada rakyat dan untuk dipastikan juga masyarakat mematuhi dan juga menghormati perlembagaan Malaysia.
Antara kepentingan perlembagaan Malaysia adalah untuk mengukuhkan perpaduan antara kaum. Jelas di sini dilihat apabila kita maafkan saya. Jelas dilihat apabila dasar kebudayaan kebangsaan 1971 dipertontonkan dengan tradisi pelbagai masyarakat, iaitu pakaian, makanan dan juga tarian yang dipertontonkan kepada kita, yang untuk memunjukkan kepada kita perpaduan seharusnya bersama-sama. Kesimpulannya, rukun negara merupakan manifestasi terhadap kecintaan terhadap perpaduan negara dan pastinya ia perlu diamalkan, dihayati dan implementasikan dalam kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia. Jelas di sini menunjukkan bahawa rukun negara membentuk jati diri dan perpaduan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.